Hi guys, welcome. I'm Elaine from Union Roll, your organizer for the upcoming SPM Masterclass. This is one of 3 class preview videos where Cikgu Shima will share her tips on how to tackle Sejarah questions. If you want to try out the questions before watching this video, you can download it on our SPM Masterclass website. Most of you dread Sejarah, but you have to pass it in order to pass SPM. Cikgu Shima is going to show you how to understand what the questions want from you, plus how examiners look at your answers. If you want to know more, catch Cikgu Shima's full class, where she's also going to show you past year exam trends and what may likely come out. So register now at unionroll.com/SPM Masterclass. I'll see you there. Hai, apa khabar? Jumpa cikgu dalam sesi yang berikutnya, sesi kedua Q&A session kita. Untuk sesi ini, cikgu telah memilih tajuk Kerajaan Agraria. Kerana kita menjangkakan tajuk ini antara tajuk yang panas untuk tahun ini, SPM 2020. Okey, kita tengok soalannya. Okey. Jelaskan terdapat 3 soalan yang biasanya boleh disoal berkaitan dengan tajuk Kerajaan Agraria. Okey, yang pertama adalah tentang jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria. Soalan yang kedua, mengapakah Tasik Tong Lesap dianggap penting dalam perkembangan kerajaan Angkor? Dan soalan yang ketiga, jelaskan hubungan kebergantungan di antara kerajaan agraria dan maritim. Untuk sesi ini, cikgu hanya akan menerangkan tentang topik yang pertama, subtopik A, tentang kegiatan ekonomi masyarakat agraria. So, kehendak soalan kita di sini adalah tentang KS kita tentang apa? Kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi. Jelaskan. So, kita beri fakta dan huraian. Okey? So, kita tengok soalan dia. Okey. So, kalau perasan di sini, cikgu menyediakan 2 perenggan ya. 2 perenggan, 2 pilihan jawapan untuk memudahkan pemeriksa untuk menanda kertas calon-calon. Okey, kita tengok ya. Kita tengok yang pertama, kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Ini ada markah tak? Ini tak ada markah. Ini kita panggil pangkal ayat, PA, pangkal ayat. Okey, nak bagi sedap je ya. Kegiatan ekonomi kerajaan agraria adalah pertanian. Ya, pertanian. Fakta, 1 markah. Tanaman utama ialah padi sawah. Kerana terdapat bekalan air dan tanah yang subur. Okey, padi sawah kita explain tentang padi sawah. Padi sawah ni contoh, tanaman utama ini adalah huraian. Padi huma, ini pun contoh, ditanam di kawasan tanah tinggi dan berbukit kerana kurang air. Okey, di mana terdapat teres dan lereng di lereng bukit. Tanaman sampingan. Okey, ini adalah huraian lanjut kepada pertanian tadi. Kita ada tanaman utama, kita ada tanaman sampingan. Contoh tanaman sampingan seperti, okey, contoh calon ini tengok dia letak nokta bertindih. Boleh ke? Okey, jangan letak nokta bertindih Ini antara kesilapan-kesilapan calon. Cikgu letakkan di sini. Jangan letak Antara tanaman sampingan ialah pisang, jagung, sayur. Juga menghasilkan rempah, cengkeh, lada hitam. Ini semua adalah contoh. So, semua ni daripada sini sampai sini dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah ke? Tak. Sebenarnya calon hanya dapat 1 markah. Contoh. Okey, so fakta yang pertama F1 adalah berkaitan pertanian. Okey, mereka juga mengumpul hasil hutan. Ini adalah fakta yang kedua. Okey, seperti tanduk. Nampak tak ada perkataan seperti, terus contoh seperti tanduk, gading, kapur barus dan gaharu. Ini semua contoh. So, contoh walaupun keempat-empat contoh ni betul tapi calon hanya dapat 1 markah. Okey, seterusnya hasil sarang burung. Okey, ini adalah huraian Huraian dari gua untuk perdagangan. Okey, ini kegiatan juga ni, kegiatan ekonomi ni, perdagangan. Mereka juga menangkap ikan. Okey, ini pun fakta juga ni. Menangkap ikan di sawah, di sungai. Itulah fakta. Dan mendapatkan kulit kura-kura. Kulit kura-kura. Ini juga fakta. Mereka juga menternak binatang. Seperti lembu dan kambing. So, dia bagi contoh. So, kalau kita lihat di sini, calon ini sudah mendapat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 markah. Sedangkan untuk soalan ini rata-rata markah dia 4 hingga 6 sahaja. Okey, walaupun katakanlah calon hanya menulis perenggan yang pertama, dia menerangkan tentang pertanian, explain secara detail tanaman utama, tanaman sampingan, bagi contoh, calon dah boleh dapat markah yang penuh. Okey, so penting di sini apabila calon menggunakan teknik fakta, huraian dan contoh. Okey, di mana bila kita apply teknik ni secara tak langsung calon akan mendapat markah maksimum. Okey, ingin cikgu tegaskan di sini apabila kita menulis jawapan kita, biasanya kita minta, cikgu selalu minta student cikgu selalu minta pada diorang tulis lebih jangan kurang. Ini yang cikgu masukkan, tulis lebih jangan kurang. Mana tahu yang kita tulis-tulis tu ada salah. So jangan risau, yang salah tu dia tak akan potong markah. Yang betul saja bagi markah. Okey? So cikgu harap calon-calon semua jelas jelas tentang teknik yang cikgu huraikan, iaitu fakta, huraian dan contoh. Okey? So kita akan berjumpa. Okey, sekian dulu untuk sesi kali ini berkaitan tentang kerajaan agraria, iaitu kegiatan ekonomi. Okey, untuk dua subtopik yang sebelum ini, okey, kalau kita tengok kat sini, untuk mengetahui tentang mengapakah hubungan kebergantungan, okey, jumpa cikgu dalam masterclass pada bulan November nanti. Okey, jangan tunggu-tunggu, cepat-cepat daftar. Okey? So, cikgu tamatkan dulu sesi ini di sini. Tapi jangan lupa jumpa cikgu untuk sesi Q&A yang ketiga, iaitu yang terakhir. Cikgu telah memilih tajuk berkaitan tentang pakatan murni. Jumpa semua pada video cikgu yang berikutnya.